melalui pengalaman membesarkan anak-anak mereka. Orang yang telah 2 kali, kerana 2 generasi, mereka lalui pengalaman berhadapan dengan anak-anak remaja. Sebab saya lihat ada yai-yai, datuk-datuk malam ini, nenek-nenek, nyai-nyai yang telah membesarkan anak sendiri sebagai remaja dan telah juga mempunyai pengalaman berhadapan dengan cucu-cucu yang sudah remaja. Masya Allah, kalau betul pengalaman ramai daripada keluarga dan perempuan yang lebih kaya daripada kami berdua. Tapi tak tahu malam ini kita jadikan malam kita berfungsi sekarang. Nanti insya-Allah saya rasa kita tak tunggu sampai akhir majlis baru kita nak buka, kalau ada masa sempat siapa nak tanya, siapa nak beri pandangan ke nak timbulkan persoalan. Sepanjang kita berbincang dan bersembang dengan Ustaz Zahid, kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, nak mencelah, nak berikan pandangan, mungkin ada nak kongsikan pengalaman yang berharga untuk manfaat yang lain, saya rasa boleh kita letakkan di Ustaz Zahid. InsyaAllah kita berikan peluang untuk kita berkongsi bersama. Malam ini kita sembang bersama-sama. InsyaAllah ya, mudah-mudahan Allah beri hadiah. Saya nak mulakan dengan menyebut secara ringkas betapa kehidupan kita sebagai manusia ini tidak akan pernah terlepas daripada hijrah. Berhijrah daripada satu keadaan ke satu keadaan yang berikutnya. Berpindah dan berubah daripada satu tahap dalam kehidupan kepada tahap yang selanjutnya. Takkan pernah kita terlepas daripada hakikat tersebut. Daripada asalnya kita tidak ada, kemudian Allah pilih kita apabila bersatunya ibu dan bapa kita daripada rahmat dan kasih sayang. Lalu kejadian kita asalnya ini dalam perut ataupun dalam rahim si ibu bertukar daripada sedikit benih menjadi darah berubah menjadi daging, kemudian daripada daging itu keluar tulang, berpindah-pindah, berhijrah daripada satu keadaan kepada keadaan yang selanjutnya dan seterusnya. Sampailah masa yang ditentukan oleh Allah, kita berhijrah keluar daripada alam rahim ibu ke alam dunia. Kita berubah lagi daripada asalnya kita tidak tak tahu apa-apa, cuma nangis, tidur, nangis, tidur. Kita tahu sampai kita boleh bercakap, sampai kita boleh ketawa reaksi kepada kita kata musikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sampai kita boleh duduk, sampai kita boleh berdiri, sampai kita boleh berjalan, sampai kita boleh meningkat dewasa sampailah keadaan kita sekarang. Pun selesai dengan perjalanan kita yang sekarang kita sedang tegar, besok lusa akan berpindah ke alam kubur. Yang sekarang kita boleh berlari dengan laju, besok berpindah keadaan kita sampai kita berjalan pun juga bukan. Ya, yang sekarang ini tengah handsome, kulitnya tegak, rambutnya hitam, besok rambut kita putih, ada yang tak putih lagi, ada yang kulitnya pun sudah kendur. Besok bisa sampai masa kita akan berpindah hijrah lagi daripada alam dunia ke alam kubur. Daripada alam kubur kita akan berpindah ke alam mahsyar dan seterusnya seperti mana yang diatur oleh Allah Subhanahu. Perkara ini penting sebagai permulaan untuk kita sadari. Sebab kita akan berbincang tentang satu golongan insan yang kita sebut sebagai golongan remaja, yang sebenarnya berada dalam salah satu daripada fasa hijrah tadi. Bahawa alam remaja itu bukan alam yang segala-galanya. Bahawa alam remaja itu kalau kita tak sebut istilah bahasa Inggerisnya, is a passing phase. Satu fasa berpindah daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Ini perlu kita lihat, ini perlu kita pahami bagi kedua pihak, sama ada pihak ibu bapa maupun remaja. Saya katakan demikian. Bagi pihak ibu bapa, datang mungkin sebagian kita menghadapi suasana pelik berhadapan dengan remaja dan mungkin beberapa bentuk perangai kadang-kadang menyakitkan hati, kadang-kadang mengampulkan kita. Ada masa dia menggembirakan kita saja, ada masa dia buat kita tertawa saja, tapi ada masa dia buatkan kita sedih melihat perkara-perkara yang dilakukan. Tapi yang inilah beberapa sendiri. Satu perkara yang perlu kita yakini ialah macam mana pun mereka anak remaja kita itu sedang lalui, yakin dengan rahmat Allah, sebab mereka akan melalui masa yang berikutnya.
Kalau itu kita tidak hayati, itu kita tidak sedari, maka itulah dalam sebagian keluarga ibu bapa yang putus asa. Ibu bapa yang melepaskan tangan, ibu bapa yang tidak tahu apa-apa lalu mengatakan saudara aku ada anak yang akan menjadi demikian. Kenapa? Sebab kita jaga menyadari bahawa itu adalah satu tahap dalam hidup itu berhijrah mengenai kehidupan, membangunkan kepakaran untuk meningkat dewasa menjadi seorang insan. Begitu juga penting perkara yang memiliki oleh orang remaja dan pemuda dan pemudi bahawa apa yang sedang kita lakukan sama ada pemikiran-pemikiran tertentu yang sedang menguasai hati, sama ada perasaan-perasaan tertentu yang sedang menghiasi hati. Sedarilah bahawa kita tidak boleh sekali bahawa apa yang sedang kita lakukan adalah satu tahap daripada sekian banyak tahap dalam hidup. Bahawa apa yang kita ketahui hari ini bukanlah 100% kebenaran. Kemungkinan besok kita akan tahu apa dia yang benar. Apa yang kita rasakan dalam hati kita sekarang ini mungkin terlalu benci dengan seseorang, mungkin terlalu cinta dengan seseorang, mungkin perasaan kita tak senang dengan orang tua. Percaya ini adalah hanya satu tahap kerana kita akan berkembang berbeda ke tahap yang selanjutnya. Itu akan membantu kita untuk menangani cabaran dalam kehidupan kita. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita bahawa sebenarnya apa yang kita lakukan ini ialah sebagai manusia kita menjadi seorang insan. Kadang-kadang remaja dia tak sedar dia tak tahu kita bunyi kita tak bunyi selama-lamanya. Seorang remaja dia mengalami kehidupan harian dia merasakan solat akan hidup kita untuk selama-lamanya. Dan itu sangat kan, jadi insyaAllah kita bolehkan dengan itu terlebih dahulu bahawa kita akan bincangkan lagi perkara-perkara yang kita kumpulkan Ustaz Zahir untuk bincangkan bersama dan perkara bahawa sedang kita saya katakan ini saya rasa tidak menjadi masalah untuk kami berdua untuk melakukan siapa sahaja yang ingin memberikan pertanyaan. Saya pulangkan kepada Ustaz Zahir. Seperti kepopularan baik ini yang pertama kita dapat dengar bahawa paksa remaja ini adalah satu pasal yang tidak selama-lamanya. Dalam dia berpasal selama-lamanya maksudnya kita perangkap Allah yang selama-lamanya tak lupa dalam surga dalam hidup Allah dalam keseluruhan kita abad. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, dia betul, adakah aku akan masuk surga di Rasulullah? Dan Nabi kata, kamu tidak akan masuk surga. Di wanita itu nangis. Kemudian Rasulullah SAW kata, kerana kamu tidak akan masuk surga dengan cara buruk. Ya. So, bila masuk surga ni jadi muda sekolah. Macam saya. Saya satu tahun setengah kita. Pasal ni satu dunia menarik. Kenapa tak? Kerana macam saya kata tadi bahawa setiap orang itu dia tidak akan remaja sampai bila-bila. Betul. Yang dia akan berubah. Ini memberikan dua perspektif daripada pandangan ibu bapa bahawa remaja ini akan habis. Yang dia akan remaja ini sekejap dia tak lagi habis. Dan perspektif daripada remaja bahawa dia suka-suka ni tak boleh dia pergi jadi ibu. Betul. Dan seperti mana saya kata tadi, saya juga punya cabaran apabila menyiapkan program orang remaja. Ada orang cakap dengan kita, sepatutnya Ustaz tadi ada umur tu. Sebab kalau ada umur, bocik no, tak selalu sama. Betul tak? Sebab kalau ada bocik-bocik ni kan, suka dia kita kan, tongeng, sampai RM2, RM10, betul tak? Kalau dia budak-budak ni, dia tak elektrik. Jadi bila kita ada, dia balik salah kosong. Kenapa Ustaz suka lagi belajar remaja? Belajar orang tua baik. Tapi saya kata itulah. Saya ni, sebab saya nampak bahawa ini adalah satu pasal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak mampu untuk merubah daripada zaman ini, maksudnya dia tidak akan jadi seorang dewasa yang cemerlang. Tapi Ustaz, dia ada persoalan dekat masalah bersabar terhadap orang lain. Ustaz ada berapa orang anak? Anak saya 4 orang, alhamdulillah, seorang puteri dan 3. Jadi Ustaz isteri mempunyai 4 orang anak. Saya dan isteri mempunyai 4 orang anak. Silap cakap.
Berlanjutnya. Empat orang, satu putri, 3 orang lelaki. Semua sudah firman dia, semua sudah mengajar. Saya belum. Anak seorang, baru nak 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun kita, terrible itu dalam pasukan murid. Tetapi mungkin terrible itu saya tak salah, tapi nampak sekarang. Tadi saya pun makan nasi. Dia sempat kasih saya tu. Nak marah tak tahu kan. Tapi itu sabar dia. Dia tapi sabar lagi. Pengalaman saja. Allah, saya pasti teringat Azari dan bapak-bapak saya. Ketika kami masih dikurniakan seorang anak. Anak itu baru berumur lebih kurang setahun ataupun belum setahun. Isteri saya punya 2 orang. Okey. Kami melihat, berbincang, kita dapat anak seorang masih kecil, anak kedua akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana agaknya cabaran kami bila anak kita nak besarkan? Waktu itu saya dah bincang dengan isteri. Saya merasakan melihat kepada kalian sekeliling, orang-orang yang kami kenali, sahabat-sahabat, cerita-cerita yang kami baca daripada cerita dan akhbar sebagai contoh, baru saya dapat waktu. Macam mana apakah kami berdua ini akan mempunyai kekuatan untuk tidak besarkan dalam rumah ini dengan berbagai cara-cara yang kita tak boleh jangkakan. Tuan-tuan, waktu saya berkahwin dengan tuan-tuan yang mudah anak besar remaja dan sebagainya, waktu itu belum ada yang kenal kita internet. Kita tak dapat gambar bahawa satu masa internet itu menjadi sebahagian yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama, apatah lagi pada anak. Waktu saya kahwin, bila baru balik belajar, baru berumah tangga, baru dapat anak pertama, handphone macam benda yang berlalu sangat. Siapa saya tak pakai handphone, handphone yang masa itu besar tu kan, kalau letak anjing mati sekali. Tak tergambar bahawa satu masa semua orang akan berkomunikasi dengan handphone malah sepatutnya. Waktu itu bila kita berbicara dalam handphone, kita berbicara seorang dengan seorang, one-on-one. Tetapi sekarang anak-anak kita malah kita sendiri kalau bincang dengan smartphone itu macam suara satu dewan. 2 orang, 3 orang, dia tambah, dia sambung, dia tambah, tak habis sendiri. Kata-kata kita dalam masa tadi, dia tak akan lagi bila anak besar bermain. Tak ada makan sama pun, makan kadang-kadang pergi dengan smartphone. Waktu nak soalan pun, satu dah siap buat sedia dengan satu abang kakak dia ambil sempat kali bising-bising tunggu abang kakak dia habis ambil kita nak buat sempat kita nak menik, sempat kita nak dapat atas rakyat dia mulai tak habis cerita dia. Itu benda yang 25 tahun tu waktu saya baru rumah tangga lebih kurang mungkin tak dapat kita gambarkan, tetapi kita cuba berlari, cuba buat persiapan apa agaknya nanti cabaran-cabaran yang terjadi. Nah sekarang kita lihat cabaran itu sebagai bentuk kita susah, kadang-kadang kita sabar juga walaupun sabar kita seorang lagi boleh, tapi bila pada datang dengan anak-anak yang terang kita tak tergambar. Nanti anak banyak kita pula bila dia berbuat tangga giliran kita hadapan dengan anak dia remaja tadi, apa pula cabaran yang terjadi. Tapi satu perkara dalam sahaja macam yang saya sebutkan tadi, memang manusia ini adalah tahap-tahapnya. Seorang ibu, seorang ayah mesti bersedia untuk berhadapan dengan ketika tidak boleh berputus asa. Di situlah letak pentingnya kesabaran. Sebagai contoh ya, ada orang biasa bertanya saya, anak saya Ustaz yang remaja, saya tak tahu nak macam mana ni. Saya cakap tak dengan lawan cakap saya cakap apa pun macam tak masuk dalam internet. Kalau dulu masa saya masih umur 8-9 tahun tu, kata orang tu masuk ke kanan, keluar ke kiri, masuk juga. Melintas juga sempat keluar ni, apa itu dengan itu. Dia masuk ke SRI pula, dia macam masuk ke kanan, dia juga keluar ke kanan. Sekarang bila tak umur 16 tahun, 17 tahun, cakap macam tak sampai langsung kat internet. Macam mana Ustaz saya hadapkan hal seperti itu? Ustaz saya kepada bapak saya, kalau kita bersama, kita menyadari bahawa sebenarnya anak itu sudah menghadapi satu fasa kehidupan yang berikan keinginan daripada kita. Kita akan memastikan kita akan putus asa dan kita akan lakukan segala yang itu satu pergerakan sebagai orang. Ikutkan dia sudah ada yang sampai jabatan
dan dia bercakap tak guna, tak mampu berlaku. Satu pendekatan yang bertekan mutlak itu berkeras. Kita berkasar, kita tegas dalam arti kata sampai kita tak merasakan diri saya kira berdoa. Ini pun menimbulkan masalah. Tapi kalau kita mampu merenungi bahawa dia sebenarnya walaupun di sebalik mungkin kita gunakan perkataan di sebalik kegiatannya, tetapi jauh dari itu masih mengharapkan pimpinan dan pimpinan. Itu kalau ada Allah kita sebelum kita tanya kenapa dia tak dengar cakap kita akan bertanya kepada diri kita terlebih dahulu. Kenapa cakap kita ini tidak mahu didengar? Ya kan? Sebelum kita tanya kenapa dia tak dengar cakap kita akan bertanya dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa kita cakap kita? Maka kita bisa cerminkan balik yang kita cakap ini betul tak betul. Yang kita cakap ni benda yang sesuai tidak dengan yang kita cakap ni benda yang boleh faham apa tak boleh faham. Kedua, selain daripada menilai apa yang kita cakap, kita akan menilai bagaimana kita cakap. Kadang-kadang benda kita cakap betul. Dia lagi orang tua, kita nasihat, suruh dia sembahyang, suruh dia taat, suruh dia jaga diri, betul. Tapi kemungkinan cara kita cakap dia tak dapat terima. Cara kita cakap tak sampai seperti dia. Ada kemungkinannya kita yang kita cakap betul. Kita tahu caranya, tapi masanya tak tepat. Dia baru balik daripada camp 3 hari. Waktu itu badan dia tengah mendekit, sampai rumah baru nak makan. Nampak ke pagi itu makan sarapan pukul 6 baru balik rumah. Waktu kita nak ingin cakap dengan dia benda tentang macam-macam yang kita tak senang hati dengan masa itu kita tak sesuai. Ya kan? Di sini perlu kita memahami bagaimana, apa dan bila untuk kita bercakap dengan hati. Jangan terus persoalan kenapa dia tak dengar, tetapi kenapa yang kita cakap tak sampai kepada dia. Ini satu perkara yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada pengalaman yang banyak, tetapi perlu kita perbaiki. Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian permintaan saya tadi, terutama kepada adik-adik yang sedang merancang untuk mendirikan rumah tangga ataupun yang sebelum itu sedang dalam peringkat nak mencari bakal pasangan. Adik-adik sekalian, persiapkan diri dengan kemahiran untuk berkomunikasi. Kadang-kadang bukan isu besar, kadang-kadang bukan isu pun, kadang-kadang bukan masalah pun. Tapi sebab kita tidak ada kemahiran berkomunikasi, benda yang sepatutnya kita bercakap dengan nada so, kita cakap dengan so, tak ada seni, ada kemahiran. Kadang-kadang ada perkara yang perlu kita cakap tanpa berkata-kata, tetapi kita tak faham. Benda yang tak perlu kita perkatakan, kita luahkan sampai berjela-jela menyebabkan bukan orang itu nak keras, makin anak itu melarikan diri daripada kita. Jadi saya harap mungkin untuk kita pertimbangkan, ya, menyedari bahawa cabaran membesarkan anak remaja itu sesuatu yang sangat memberikan, tetapi kesabaran. Saya kembali tidak yang saling sedikit lagi. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa ada di antara isteri kita, ada di antara anak-anak kita yang boleh menjadi musuh kita. Inna min azwajihim wa azwajihim aduwwatan fahdharuhum. Bukan kerana jahatnya isteri ataupun jahatnya anak, tetapi kerana banyak kes kalau kita lihat dia menjadi musuh sebab kita juga kurang kemahiran untuk menangani watak masing-masing, emosi masing-masing pada waktu itu. Tapi Allah berikan kepada Allah kata wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, sekiranya engkau memaafkan, engkau mensampaikan maknanya menerima dengan penuh kelapangan, wa taghfiru dan mengampunkan. Itu langkah Allah berikan. Walaupun pada peringkat anak itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya seolah-olah dirasakan macam musuh kita. Tetapi pendekatan yang Allah ajar adalah diri. Takfu, tasfahu, taghfir. Takfu memaafkan. Maksud memaafkan ialah jangan balas dengan sesuatu yang akan mendatangkan lebih besar dosa. Kalau dia lawan ataupun jangan balas dengan menghukum dengan kekerasan, sebab itu tidak akan berubah kerja dia.
Kalau dia itu tidak terdengar cakap, bukan dengan menengking, bukan dengan menjatuhkan lawak, itu tidak akan berubah. Tak maknanya tidak membalas dengan sesuatu yang akan mendatangkan. Tasawuf tetap terima dia dengan penuh kelapangan di hatinya. Bahawa ini adalah insan yang sebenarnya hadiah daripada Allah untuk kita. Kalau Allah pilih itulah, kalau Allah pilih ialah jadi anak kita, bermakna itulah pilihan Allah dan Allah akan ketahui apa yang paling baik. Allah tak pilih orang lain untuk menjadi, dan Allah tak pilih orang lain untuk menjadi bapaknya, untuk menjadi ibunya. Allah dah padankan, Allah dah pasangkan kalau itu anak kita, itulah pilihan Allah. Kalau kita ini ayah dia, kita ini ibu dia, itulah pilihan Allah. Terima dengan penuh kelapangan. Memang ada isu, memang ada sedang ada kecemasan, tapi kalau kita menyempitkan hati kita membuang hadiah Allah daripada kehidupan kita. Kita hilangkan daripada hati kita dan kita padamkan perasaan rahmah. Padahal dengan rahmat Allah tak menganugerahkan dia untuk kita. Itu tidak akan mengubahkan. Dan yang ketiga mengampunkan. Ya, ampunkan sudah maafkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemungkinan hamba-hambanya yang paling dahsyat, paling teruk sekali pun Allah masih boleh mengampun kalau si hamba itu mengampunkan. Ini kan boleh kita diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan yang saya mungkin saya nak beritahu saya bila berhadapan dengan remaja, apa kata remaja bertanya masalah mereka hadapi. Saya berkata tadi pihak ibu, pihak remaja juga kecil dan mengakui saya sebagai remaja. Sebenarnya kalau ikut United Nations, dia 15 sampai ke 24. Very short. Maksudnya dalam 9 tahun saja dia boleh jadi remaja. Jadi kalau ada United Nations World Conference, seseorang yang umur 15 sampai 24 dia ikut. Tapi lebih 25 dia tidak tahu. Tapi terima kasih dah berkata fatwa saya mungkin remaja. Soalan remaja yang tadi kepada kita ni dia berbagai mempunyai ragam-ragam yang tertentu. Kadang-kadang ada yang merahsiakan, kadang-kadang ada yang, tapi lebih itu adalah soalan-soalan yang sederhana. Dia akan saya berkongsikan satu hari mungkin paling kurang kita dapat dalam 5 soalan melalui Facebook. Dan soalan-soalan itu soalan-soalan apa yang kita suruh. Lepas tu jadi waktu itu pas tentang persoalan itu demo dan dia semua. Maknanya dia untuk ilmu dari Facebook dan kita ini alhamdulillah. Yang tadi soalan baru tanyakan orang ni adakah polamik itu haram? Oh, supaya kita tanya kita jawab. Jadi nanti saya tanya kamu dia haram. Soalan-soalan ini dia berbagai-bagai. Kalau budak-budak muda kadang-kadang ada soalan tentang kehidupan, pelajaran. Kalau nak dekat kahwin, dia tanya soalan tentang pernikahan. Lepas kahwin pun dia tanya soalan pernikahan juga. Kebanyakan soalan-soalan berkaitan dengan benda agama. Dan ia adalah sesuatu yang baik. Daripada saya dia ada satu kesedaran dalam diri dia yang dia nak tahu. Tapi apa yang saya nampak dari sini adalah remaja ini dia dah mencari persoalan. Dia dah mencari persoalan. Dan dia mencari seseorang yang dia boleh percaya untuk beri keyakinan pada jawapan yang dia cari. Jadi pada saya, kalau dia pergi kepada kita untuk meyakinkan jawapan yang dia dah cari, itu merupakan satu langkah untuk dia tunjukkan bahawa dia percaya kita. Jadi kalau ibu abang, kakak, apabila adik-adik kita tanya soalan, maksudnya dia dah berikan kita kepercayaan. Jadi kita tak boleh soalan kau ni apa lah macam aku mula-mula soalan ni. Kita setiap Ramadan soalan sama. Itu dalam ibadat. Itu Ramadan kita tunjukkan soalan. Yang tadi bukan remaja, yang awak tak ada pun tanya soalan yang sama. Jawab betul. Dia kali tak Google. Aku dia nak tanya. Yang saya baru 2-3 hari lepas orang tanya saya soalan. Is it right that groom cannot wear a wedding ring? Adakah betul lelaki tak boleh menggunakan cincin? Sebab saya di Facebook saya ada satu wedding ring saya sendiri individu. Saya buat hashtag dari itu kali. Sebab 2 minggu
kita di belakang orang kan. Jadi saya buatlah benda ni yang mana saya tengok kalau saya share dengan cara yang lebih santai, malam-malam saya supaya budak-budak tu tak ulang kesalahan ini. Saya nampak kesalahan ini kemungkinan dia tak jumpa atau dia minta kadang-kadang dia buat siap-siap. Ada siap-siap yang dia bukan bagi dia nak jadi hanya ni awak kapan tetap. Supaya kita tak balik, kalau balik berbagi yang mana yang boleh. Jadi dia tak boleh soalan. Jadi kat sini dia tetap sini. Because I tried improving yourself. And some of them say that it is haram to wear wedding band. Maksudnya dia dah cari, baca, tengok, tapi dia tak dapat yakin. Lagi dia tak tanya orang lain, nanti dia percaya. Dan saya belajar daripada Dr. Munir, dia setengah-setengah jawapan, dia tak perlu nak kasih dia jawapan yang paling tepat. Jadi dia bukan cari benda tu, dia nak yakin. Kalau jadi saya selalu jawab kelainan nilai. Saya cakap wedding band tu bukan satu benda yang benar. Bahkan kalau dia berniat untuk sunat dapat sunat. Jadi dia siap, jadi tak ada yang tahu dia hanya saya soalan aja fikir. Jadi itu sebagai dari dua soalan. Dan antara soalan yang biasa-biasa ditanya adalah macam mana yang berubah, apa nak boleh mencari jalan untuk perubahan, apa nak boleh cari. Sebab orang ni dah telefon, mungkin sekarang kita kalau kita tengok tengah-tengah jalan kita ni, dan ternyata banyak lagi kita nampak adik-adik kita yang dah mula nak berubah, kita nampak dia pakai tudung dan sebagainya. Yang apa yang saya lakukan kan, saya kasih sokong. Kita tahu dah dia datang kelas kita, itu hari dia pakai tudung, itu satu hari dia pakai tudung, hari lain dia tak pakai tudung. Tapi kita, saya pegang satu nasihat guru saya kata, kita kalau banyak cakap, kita kena lebih banyak duduk. Sebelum saya tanya dia kenapa dia pakai tudung, saya tunggu tengok dia kenapa pakai tudung. Dia tak pakai tudung, dia sampai pakai tudung. Pakai tudung selalu suara. Kalau dulu dia tak pakai tudung, sekali-sekali dia tak pakai tudung mobil. Bukan. Dia tidak tengok kan, dia mesti tak pakai tudung ni. Kalau tudung saya kat sini lah, saya mobil tak pin tak sini, pin tak sana. Dia sekarang tak. Sekarang ni, walaupun pertama kali dia pakai tudung, dia boleh jadi cantik dan dia lupa. Betul-betul dekat dalam YouTube tu beribu tutorial dia pakai tudung. Jadi dia walaupun pertama kali dia pakai tudung, siapkan dia. Dan kita tahu dia pertama kali hanya kelas kita tadi. Tapi kita tak boleh cakap dekat dia kenapa kelas saya dia pakai. Sebab kita tak tanya dulu. Sampai kepada satu pengalaman saya pergi bayar insurans motor saya dekat Tamir kan. Jadi bila dah bayar, saya turun bawah. Kemudian ada 2-3 kakak-kakak pakai skirt pendek, pakai ustaz. Dia bayar skirt pendek ustaz. Kenapa siapa ni ke dalam sana? Dia ni buka. Nanti terlupa tu kaitan. Siapa dan saya ni tak tanya lah jangan bawa. Banyak orang kita tahu tak bila saya bawa, kita jumpa macam dah kita. Jadi saya tanya khabar baik. Dia tengok daripada muka saya, dia tahu saya tak ingat. Jadi dia ingatkan saya, kita itu nak belajar dengan Ustaz. Oh, lain, memang lain. Dia saja dia dekat lain. Kalau sama, Ustaz tak ingat. Maaflah kan. Apa lain? Oh, kita Ustaz, kita pakai tudung hari Khamis ni. Sebab kelas Ustaz hari Khamis saja yang kita boleh datang ke tudung. Tapi Ustaz kena dengar Ustaz. Ini dah simpan dia sambung lah. Jadi saya kira dia kat dalam office tu. Waktu dia orang mula nak pakai tudung, apa-apa office kacau. Apa-apa office kacau. Itu yang bohong semua nak kena biar ni. Dia orang perlu pakai tudung. Jadi bila dia datang mungkin tak apa-apa kacau. Daripada yang kat bawah masuk lori sampai dekat atas duduk kaki semua kacau. Jadi dia orang pakai tudung semua dekat bawah siap ni semua kacau. Itu majar dia. Jadi dia ni malu lah. Jadi dia orang bukan tudung balik berapa kali cuma dia kata dia orang hari Khamis dia pakai tudung. Dia kata dia mula-mula dia orang kata juga tapi dia ada alasan. Itu ada dah jaga waktu kita pakai tudung. Sampai dia kata sekarang ni dah
ni. Jadi bahkan saya baru pergi juga, belum kata pakai tujuh, ada satu sudah tak pakai tujuh terus. Yang kita bukan jumpa kekuatan, apa-apa sudah malah kacau dengan ni. Dan itu satu benda yang saya kata pusing, saya akan tahu-tahu. Saya kata bila kita ini nak menyembuh, kita kena sedia untuk dengar, bukan masalah lain. Dan tadi saya cakap tentang benda yang paling saya juga sekali tentang masalah komunikasi. Dan komunikasi ini betul. Itu saya pernah cerita satu peribahasa juga. Tapi tak salah saya tak boleh ingat cerita peribahasa. Sebab mengikut apa nama dia majlis dulu-dulu, peribahasa tu dulu-dulu dah tutup kan. Saya tak boleh buka lagi waktu dah berhenti. Tapi saya ingat dulu saya cerita satu peribahasa. Peribahasa dia kata apa nama dia, kalau emas keluar daripada mulut orang jadi harta, tapi barangkali emas bila keluar daripada mulut kita jadi binasa. Tak semua benda yang keluar macam nasihat yang keluar dari mulut dia boleh jadi benda yang baik. Sebab kadang-kadang benda itu sama. Jangan buat daripada saya. Beza dengan kalau sahabat saya kata tidak keluar. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis Imam Tirmizi saya sudah kata, ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah dan Nabi SAW singkap jiran. Dan Nabi cakap dengan Siti Aisyah, ya Aisyah, orang lelaki dia bilang, dia lelaki berputar. Kemudian Nabi SAW panggil dia masuk dan Nabi SAW layan dia biasa. Dan Nabi SAW tak cakap tu dia biasa dia cakap. Jadi saya bilang, kenapa dia cakap? Kalau tak ada orang layan dia, dia kena layan dia. Datang lagi sahabat lepas tu pakai baju kuning. Tapi tak suka, dia bagi sahabat dia, cakap dia kata, jangan pakai baju kuning. Harta Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun kadang-kadang ada nasihat yang kita sampaikan terus, yang kita orang lain cakap. Jadi barangkali aku tak berkemungkinan ibu bapa itu minta tolong kepada pihak ketiga untuk memberikan nasihat. Saya rasa itu satu pendekatan. Ya. Ada kadang-kadang mungkin kita ini menghadapi masalah, mungkin sampai mengingat anak itu melalui fasa yang sedang berkembang. Memang tak boleh tahu pun dari orang. Mungkin salah satu pendekatan yang boleh dicuba, dapatkan orang yang bila bercakap mungkin anak itu boleh mendengar dengan lebih. Tapi saya nak sebut juga ya, bila saat kita cakap tentang bagaimana anak-anak itu bila bersuara ataupun remaja itu bila bersuara, dia sebenarnya meminta perhatian. Dia sebenarnya nak meminta pimpinan kepada orang. Semua dia nak kena dulu. Bila dia letakkan orang generasi yang berbeza, generasi tua, bahasa ni kan gaya dia hidup, percakapan dia itu jauh berbeza. Kadang-kadang bila dia bercakap, hasrat hati tak kita keluar. Tapi cara dia bercakap, perkataan yang dia pilih, didengar pula oleh generasi mak bapak itu sebagai sesuatu yang menggigitkan. Ini yang saya katakan kemampuan perlu dua itu. Ya. Kalau pula kita bercakap bahawa ibu-bapa kita bercakap mesti dengan gaya, dengan seni, dengan kaedah yang boleh diterima oleh silakan. Mak bapak itu perlu memahami bahawa anak itu bercakap sebenarnya bukan memikirkan mak bapak. Mereka bukan untuk mengganggu mak bapak ataupun menolak. Tetapi mungkin cara bahasa itu kita tak tahu. Dan sebagai guru, kadang-kadang dia tanya sesuatu dengan niat minta pandangan dari orang tua. Tapi gaya yang berbeza itu menjadikan orang tua dekat dengan dia. Mak, masalah itu ada mesti nak kena sembahyang, tak kalau orang lain kita tengok hidup senang. Kita tak sembahyang, kalau tak apa-apa. Sebagai orang tua mungkin sekali dengar kata ya dan apa kecairan sama sembahyang dan kemiskinan suruh sembahyang kadang-kadang susah. Kita cakap pula kenapa mesti sembahyang. Kalau kita baca pertanyaan itu dalam bentuk demikian, kita akan yakin, kita marah, kita akan dalam hati kita tolak menjawab soalan. Kita akan itu sebagai satu pertanyaan yang biasa yang kurang ajar pada kita. Dia ingin persoalankan kenapa mesti sembahyang. Tetapi kalau hidup hatinya kalau kita suka menyelami, kita sedang ada pertanyaan persoalan. There is a question mark dalam diri dia. Macam kita tanya? Ya kan? Mungkin ada sedikit satu orang pun nak question, nak tanya balik apa-apa dia kata. Kita dapat manfaatkan dan kita pula cara kita menjawab, kita pula cara kita menyentuh hati, kita pula cara kita menerapkan. Kenapa di sebalik semua yang
bagi satu keindahan sebenarnya bagi kehidupan kita. InsyaAllah kalau sebelum itu kita dapat ikhtiar dan jembatan yang menghubungkan kita dengan anak itu makin rapuh, makin jauh, makin takut, insyaAllah kalau kita tangkap bahasa kita dapat menguasai itu manila itu, kita akan menghubungkan balik jembatan dan ikhtiar. Kalau sebagai contoh, saya hari ini baca surat Al-Kahf. Saya biasanya ialah baca surat Al-Kahf di surat Al-Kahf. Dia dalam surat Al-Kahf bukan yang malas baca serius itu. Tak pada saya berilah dia ataupun serius. Tapi hari ini anak saya bagi macam biasa di paper saya baca front page kampung cerita buku 2 dengan buku 3. Satu yang ialah saya rasa pun saya segar kalau saya baca dia tentang apa ni rangkaian dari One Service. Sekarang lagi dua satu anak yang ada kaitannya dengan hubungan suami isteri. Bagi contoh satu perkara yang mencapai dan menimbulkan persoalan sama ada masyarakat kita dah bersedia ataupun tidak. Pada terlintas, bagaimana kalau setelah dibuat berbeza-beza masyarakat kita, bila remaja ada kemudian ada soalan-soalan yang seperti ini. Tanya tentang hubungan seks, tanya tentang alat kelamin, tanya tentang sentuhan yang berkuat. Tuan-tuan, rata-rata kita sebagai bapak-bapak lain, kita rasa pelik jangan tengok kat selesa kadang-kadang kita marah pula kita tanya salah. Apa tak? Aku yang tak boleh pun nak tanya, aku tak boleh tanya pun boleh faham tahun sekali kita dah kahwin kan? Kita dulu tak ada internet macam yang ada sekarang. Kita dulu tak terdengar bincang dari kawan-kawan kita apa yang kita bincang sekarang. Kita kat sekolah dulu tak tengok gambar-gambar dalam pelajaran sains. Apa yang nak kita tengok sekarang dalam rumusan itu. Bayar kita tesis. Nampak baik di sekolah kita belajar berapa belajar sana. Dan tengok dan belajar tentang reproductive organs. Masya Allah. Di sebalik rasa kita tak senang sebab dia mungkin tak kena daya dia. Cuba bayangkan kalau satu kita anak kita mungkin berumur 12 tahun, mungkin berumur 14 tahun, soalan-soalan seperti itu dia kata dia buka jumpa pun baca dia berdaka mak, dia berdaka imam dia macam mana kita di situ letakkan kemahiran kita bukan memasangkan dalam kepala kita satu sangkaan bahawa anak itu tak berkurang ajar. Kalau itu sangkaan kita, immediately kita akan switch off, immediately kita akan lepas keluar untuk mengikat anak-anak kita. Walaupun kita rasa malu, walaupun kita rasa kepo, walaupun rasa janggal, hakikatnya bila dia tak bertanya, kalau saya kata dia meletakkan satu tahap kepercayaan kepada kita. Bukan senang anak-anak tak tanya mak bapak soalan-soalan macam ini tuan-tuan. Kalau ada anak kita tanya soalan begini, jangan cepat marah, jangan cepat dismiss, ambil keluar tersebut. Supaya itu tuan-tuan, saya perhatikan sebagai itu. Ada isu kadang-kadang orang mengalami satu mereka yang tanya dengan saya, Ustaz, ada masa saya anak-anak saya saya tengok bila remaja dia lebih mudah dengan kawan, sikit-sikit kawan, sikit-sikit kawan. Nak tanya nasihat dengan kawan dengan saya tak ada. Saya yang bersama dia daripada cuci 24 jam dengan dia, saya yang bikin dia, kita kalau saya ni kawan tak ada. Sebab kalau itulah yang kita hadapi. Sebelum kita tak tanya apa masalah dengan dia, cuba kita cerminkan kepada dia. Bagaimana? Ya kan? Kenapa kita gagal mencari kawan? Kenapa dia tak sekali melihat kita juga salah seorang daripada kawan-kawan? Sebab remaja, kita semua pernah dalam hidup remaja kan? Bila sampai mereka umur remaja, kita lebih selesa dengan kawan daripada orang tua sendiri. Kalau kita gagal ataupun kita tidak merasa bahawa kita sampai satu peringkat yang kita kena adjust peranan kita. Kalau selama ini peranan kita, cara kita cakap, cara kita nasihat sebagai orang tua, sebagai mak yang beri nasihat, bapa yang marah dengan masalah, sampai peringkat umur tertentu bersuara. Kita kena jadikan juga diri kita ini sebagai kawan kita. Kita ada nasihat selalu bicara-bicara tersebut dulu. Kalau pergi sesi-sesi motivasi ataupun kita akan berfikir ibu bapa selalu sebutkan berkata, ya kan?
berusaha untuk menjadi kawan kepada orang. Kadang-kadang kita tidak bercakap bahasa kawan dengan anak kita. Bukanlah bahasa supaya katakan kali pula. Tapi cara kita perkataan isu yang kita bincangkan, macam mana kita bincangkan. Kalau bahasanya anak-anak kita sekarang dia berkawan, dia berkomunikasi. Saya sebutkan tadi, kesalahan dengan kita. Bukan selalu pun ada semua kawan dia sudah melakukan kali, ada masa dapat keluar dari kamar, ada masa dekat rumah. Kat rumah pun dia boleh berkomunikasi. Cara macam mana? Dengan smartphone, dengan handphone. Pakai WhatsApp lah, kita lihat tengok dengan Twitter lah, apa sekarang ada Instagram, ada Telegram. Yang saya tahu itulah satu orang dua tu Facebook dengan SMS dengan WhatsApp. Apa salahnya kalau kita jadi orang tua, kita cuba ikut teknologi sekarang, kita berbicara dengan telefon. Allah Ustaz tak sedang layan dengan WhatsApp-nya, dengan teksnya, macam-macam. Kalau itulah bentuk komunikasi yang boleh menambahkan, kalau itulah platform wadah berbicara yang dia mahu dengar, dia mahu ikuti. Kita ajarkan sama lain komunikasi. Walaupun dalam rumah, jangan cepat jalan. Kalau dalam rumah masih pegang handphone, kita perlu berkomunikasi dengan handphone. Dia lukat ini, kita lukat depan. Kita sekarang teks. Kabar bapak tak tahu dengan itu anak tak nak tengah buat kerja dengan buku dan buat orang ini dengan buat masa yang punya selesa tak ada masalah pun. Kadang-kadang small gestures macam ini, perbuatan-perbuatan yang kita tak mencari kecil, itu yang sebenarnya merapatkan hati diri. Tak mesti kita balik turun. Dia pergi mana-mana orang kita ikut. Kepada budak sekarang orang call kita jawab. Dan kita tengok buku bapak kita jawab tak jawab. Ini pengalaman bapak ke depan budak-budak mengaji kita jawab. Dan kita tak mengamuk. Dia waktu juga di sini. Bapak tak mengamuk 14 kali tak jawab dalam masa. Daripada kita bermarah. Kasih alasan. Dan kita tak tahu apa, tak masuk keluar dia tidak ada tapi kita berkomunikasi dengan WhatsApp, usik-usik dia dalam WhatsApp, hantar gambar-gambar pada WhatsApp. Kalau biar sekali saya dalam kulit laut, kasih hantar gambar-gambar. Senang pun nak kopi gambar yang suka dari gambar, tanpa gambar malah dalam keluarga kita ingin duduk antara anak-anak kita. Nak tunjukkan baru kepada anak kita yang penting bukan kawan dia tak keluar. Because my siblings, my brothers and sisters, my mom and dad boleh dapat tunjukkan. Saya pasal bola, tampak besok, main sini sampai petang, ada bunyi. Padahal kita tak ada bola pun. Mak kita ambil maknya dia dengan anaknya, berbicara tentang apa yang K-pop tentang, bukan kita nak galakkan, tapi itu yang sedang mengikat kita. Ya kan? Nanti kita tengok sikit lah, walaupun kita malu sikit, rumah pernah dengan saya. Ada masanya, saya duduk, lepas-lepas duduk, umatkan anak saya tengok running man. Hanya betul-betul tahu saya running man. 200 episode lebih tuan. Dan mungkin bersama masa sampai tahun sampai kalau tak salah. Habis masa lagi. Tapi kita nak luangkan masa, nak ajak jalan keluar satu budak itu tak bukan di sekolah yang lain. Mereka nanti anak primary school, betul-betul kita positif habiskan masa. Buat kita masuk sekolah dengan Allah. Masih tak ada. Bila nak dalam maju yang ini sudah selesai. Program sekolah yang jadual tak sama. Kita nak keluar minggu lalu dan lipat. Anak saya kalau kita bersekolah 4 orang. Untuk minggu hari kemarin minggu kita bawa pula campak. Kita bawa macam dengan pulang. Bagi 2 minggu. Sekarang tak ada masalah. Jadual tak ada. Sekurang-kurangnya tak rumah. Suasana tak rumah itu sebagai yang lain kita. Bukan masalah kita nak habiskan masa. Dan tak boleh mak dia pula tak cakap kecantikan kita. Bahawa kita bilang yang tak rumah dah semua bukil balik pula yang anak bisa macam mana. Relax dah sister.
apa karena itu juga penting. Kita sama-sama kami yang lebih, kami juga bapak lebih udana. Ya kan, anak tapi satu lagi ini pada sambung, syukurnya kita tengok transport, kita tengok anaknya apa dia orang bapak dan kita komunikasi penting, ya kan? Apa yang ada yang menyenangkan hati dia kita berbuat. Bila datang kepada kita masalah mengenai itu kepercayaan kita. Jangan marah. Kalau kita jangan takutlah soalan yang ditanya Ustaz tadi. Kadang-kadang kita pun tak tahu jawapan dia. Ditanya semua sama aku ni Ustaz. Tak boleh nak jawab. Jangan terus marah. Kadang-kadang kita di pasal nak buat malu. Hilang gengsi kita. Jadi bawa tanya soalan-soalan kalau kita tak boleh jawab. Jangan cepat kita marah. Jadi bapak tak perasaan. Rasa sepanjang belajar bertaruh dengan Pak Mufti itu tak bukti semua. Tak semua benda ini. Tapi tak apa. Ajak belajar sama-sama. Makanya ini kita tengokkan dulu kalau kita pakai cakap dengan bapak. Kita tanya dengan Ustaz mana yang boleh pakai, mana yang boleh pakai. Tuan-tuan, kita di luar dulu generasi kita ini. Kita ada Ustaz yang kita percaya seorang paling banyak 3 orang. Ada apa-apa kita ada Ustaz. Anak kita tu ada Ustaz dia nak rayu Ustaz. Satu dunia tu yang kita boleh cakap. Ustaz saya kata dia boleh tanya, boleh cari terima saya betul-betul tak betul-betul tak betul yang jawab orang yang berlayan dalam semua tidak. Tapi itulah maklumat yang ada di tangan saya. Ini adalah kepada kita kerana segi bersalah kita tak cukup ilmu, kita tak mampu jawab, kita mengamal uang, kita mengamal kita tak tinggal. Kita menunjukkan kita tidak ada percayaan yang waktu itu sedang diberikan. Apa? Kerugian yang sangat besar. Kita ini kita menggunakan komunikasi yang ini menggunakan satu dari yang penting dalam kehidupan. Ini terkait dengan saya pun group family ini baru buat. Ada berarti itu ada dalam 2 tahun. Siapa saya banyak jadi tapi mak baru masuk dalam 3 bulan. Mak sudah itu pun berbincang dengan mereka masukkan mak ke dalam. Kerana kita ni kan ada kadang-kadang ada benda yang kita boleh buat. Kita tahu kita buat tapi saya ni saya kuyuk lah. Saya tak pula ya, tapi cuma duduk nak jual masak apa nampak mak istay ni tak apa ini balik rumah dia apa dia dia boleh pilih pun. Tapi kita pergi kat juga handphone kamu balik ke rumah dia tak tak boleh rumah tak boleh ada berbual komunikasi tu penting lah komunikasi sama dan yang sedikit-sedikit ni pun dihargai kita belajar dia orang-orang dulu. Saya ada satu saya jumpa pelajar dan saya take measure untuk ingat nama dia. Tak semua lah kita ingat pelajar yang kita berarti beratur tak semua kita ingat nama. Tapi mana yang sikit-sikit sebab apa soal kita betul tadi nama kat Facebook dia kan betul kita keluar mail kat Facebook kita betul tak tapi nama betul backman jadi mereka office keluar mail backman dan kedua adalah kadang-kadang kita beri saya cakap dengan kawan-kawan kita kadang-kadang beri macam itu second rule kalau kita tak ingat nama dia kita je berhenti dan tanya dia khabar ingat saya kadang nampak dekat Facebook kaki depan arah jadi saya pergi sini kaki jadi dia macam tak pakai Facebook apa ni tapi itu ada bila kita buat macam itu dia ada keluarkan sikit macam nampak mungkin macam mana agak tu sebab tu saya ingat arwah Saudara dia arwah Saudara dia mati arwah Saudara dia ni dia tak ingat nama kita tapi dia ingat bila dia jumpa tu bila dia cakap kita macam menghargai tak ingat saya juga tak berfikir balik dulu kan kalau dia pun dia juga jadi bila kita masuk kerja saya sangat ke awak kenal saya tu kalau dia tak dengan kita murid kan tapi lepas tu bila kita jumpa dia akan tanya dia biar orang lagi jadi setiap kali kita ingat kita sesencing tadi menghargai jadi sebelum kita lanjut apa yang ada boleh perbezaan penghargaan yang Ustaz
dia berbeza dengan bangsa Arab. Kita dibesarkan oleh generasi yang berbeza banding dengan generasi anak kita. Ya. Satu perkara yang sampai sekarang saya masih simpan rasa dan berlaku terkilan. Bukan terkilan yang negatif marah tidak. Tapi satu perkara yang bila saya ingat saya akan rasa sedih. Sampai saat ayahnya saya arwah abang meninggal dunia pada tahun 1995 bulan Juli. Sampai dia meninggal dunia, kalau ingat balik saya abang-abang tak pernah sekali pun dengar dia cakap dia sayang. Tak pernah. Mulut orang tua dulu yang kata dulu lah. Mungkin sekarang pun yang dah ada cucu ya, kalau ingat balik mungkin ada dia kata tak pernah cakap kita sayang dengan anak. Apa sayang? Tak pernah lah, tak pernah. Itu yang menurut saya, bukan kita persoalkan kasih sayang itu. Tidak ada ayah ataupun ibu yang tak sayang pada apa anak. Apatah lagi arwah bapa saya dapat rasakan dia seorang yang sangat penyayang. Tapi bukan ucapan tak pernah ada. Sebab orang budaya tidak terbiasa dan tak pernah rasa senang ataupun sentiasa rasa ego mengucapkan ucapan sayang. Tapi pengalaman itu, perasaan terkilan itu saya jadikan sebagai satu motivasi untuk saya banyak mengucapkan sayang pada dia. Sampai ada masa dia jangan kata-kata lagi yang perempuan saya pun rasa tak selesa. Allah aku masa dia bapa ni masyi lah dia. Macam anak benda tu pun nak cakap. Mungkin mereka umur dia sampai mereka semakin kadang-kadang dia tak rasa selesa mak bapak dia luahkan perasaan kasih sayang. Dia rasa mungkin kita anggap dia masih kecil lagi, masih muda lagi. Tapi saya teruskan. Dalam WhatsApp biasa, dengan anak saya I love you, biasa, I miss you. Tapi ini pengalaman saya yang saya harapkan bahawa kita cuba memahami bahawa ada terdapat perbezaan antara generasi anak kita dengan apa yang kita lalui. Kalau kita merasakan apa yang kita lalui itu, itulah yang tetap sepatutnya paling baik untuk generasi yang akan datang bawah anak kita dan cucu kita. Kita teruskan tradisi yang sama antara bapa dan ayah. Kesian anak-anak kita satu hari merasakan bahawa betapa kawan-kawan dia, jiran-jiran dia, sepupu-sepupu dia selalu tetap mendapat sayang daripada bapa dia, tapi dia pun tak pernah dapat luahan yang seperti itu daripada bapa. Kedua, nampak saya ingat macam saya katakan tadi, bapa saya tak pernah tak pernah mengucapkan kataan saya. Tapi satu perkara yang boleh saya katakan menjadikan saya dia banyak berbudi. Saya ingat lagi satu peristiwa yang pertama sekali ujiannya memberikan kesan. Waktu itu saya masih di pendidikan tadika. Saya ingat satu hari saya sedang main building blocks yang terjadi Indo kan, sama-sama. Saya ingat waktu itu umur 6 tahun, kami masih duduk di Pasir Panjang, lain urut, baru 9. Dekat kat sini jangan. Sekarang kawasan Pandan tengah ada. Saya building block, saya buat macam green. Dia punya panjang dia, ada roller dia. Bapak saya puji. Saya pun ada dengan mak saya tengok tu ya, kami pandai dia buat gila dia. Subhanallah. Mulai daripada situ, saya kalau buat apa-apa saya tahu. Bapak saya akan kata. Saya kalau buat apa-apa saya tahu. Kalau orang lain kata tak cantik ke, tak jadi ke, tak sempurna ke, pasti akan ada orang, kalau bukan bapak saya pun mungkin masih orang yang menghargai apa yang saya katakan. Sampai sekarang saya punya pendirian, saya punya keyakinan itu, saya punya self-confidence bahawa apa yang kita nak buat, if we put our minds and our hearts into it, we can do it and we can achieve. Kalau 1000 orang tak terima, 1000 orang hina kita tahu bahawa we achieve something. Ya kan? Saya dapat sentuh hati itu daripada ayah. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain bapak saya sering puji saya. Bukanlah puji melambung, tidak besar-besarkan.
Saya tak pernah dengar pula kalau simpan orang lain ada, tapi dalam keluarga. Dan itu yang saya jadikan pelajaran. Sampai sekarang anak remaja saya kalau ada pun pencapaian sikit macam mana pun dalam grup WhatsApp, saya akan timbulkan, saya sebut, saya puji, saya berikan semangat. Anak saya yang baru mereka mendengar, kalau dapat lulusan markah 2 baik sebagai contoh, walaupun not the best in class, not the first in position, for example, saya kata, oh this is a good start to your PhD. Padahal orang cukup. Pasal kita nak kasih dia boost of confidence. Kita nak bahawa apa yang dia capai dikongsi sama. Dia nak dapat dari dari dia yang lain. Jangan pun masuk CP dan sebagainya semua. Itu jadi satu budaya yang terbaik. Ya kan? Mudah-mudahan mungkin itu bukan pendekatan yang terbaik, mungkin itu bukan sempurna yang sesuai oleh semua keluarga, tapi kita cari ruang dan ruang. Kita manfaatkan. Tuan-tuan, anak-anak kita membesar perlukan perhatian dan pujian. Bukan marah dan dekiran sebagainya. Bukan bermakna kita tak nasihat kalau dia buat kesilapan. Bukan bermakna kita tidak tegur kalau dia terlanjur. Tidak. Tetapi di sebalik itu lebihkan aspek positif kepada diri. Dan ini cara untuk kita menangani keluarga. Kalau pun tuan-tuan bercakap daripada perkataan, anak kita sedang melalui tahap yang betul-betul mereka jauh daripada kita dan kita rasa dia menjauhkan diri daripada kita. Percayalah, sentuhan-sentuhan yang kecil-kecil tadi, yang daripada kecil kita dah tanamkan, dah biasakan, sampai ke remaja kita nak selesa pun kita teruskan, insyaAllah. Jangan melepasi tahap tadi, insyaAllah dia akan mengatasi krisis dan konflik dalam yang ada dalam diri dia. Satu hari dia akan kembali kepada kita. Satu hari dia akan buka kembali jendela yang semalam dia tutup daripada harapan dia. InsyaAllah, perkara kecil-kecil ini yang penting. Sebab itu Rasulullah SAW berkata, Nabi dengan anak kecil, dengan anak yatim sebagai contoh, apa benda yang dia sedang diriwayatkan Nabi berkali-kali Nabi Isa. Sebenarnya semua gesture itu satu tindakan, satu perbuatan yang ada benda pun nak cerita. Benda macam ni pun nak jadi satu yang diriwayatkan sahabat jadi hadis. Nabi jumpa anak kecil, jumpa anak yatim, kita bukan sahabat. Kenapa? Sebab sentuhan itu merupakan satu tutur bicara yang lebih berharga daripada sejuta perkataan. Kalau kita tidak pernah menyentuh kepada anak kita dengan penuh kasih sayang, kalau kita tidak pernah merusak rambutnya dengan penuh kecintaan, kalau kita tidak pernah memberikan angan-angan kepada dia hanya semata-mata sebab dia dah remaja, dia rasa tengok dan rasa janda, kalau itu tidak pernah kita berikan, jangan ingatlah bila dia melakukan kesilapan, kita berletir 3 jam akan mampu memimpin pemimpin. Sebab dia kira dia akan mendatangkan manfaat kalau dia tidak merasakan bahawa dia kira itu keluarkan dari hati yang penuh dengan kasih sayang seperti itu. Baik, jadi sekarang ini kita boleh buka waktu sedikit sebenarnya. Contoh pada ibu atau ayah bahawa di Iran ni, kalau seluruh Singapura ni nak datang balik begini 69 minggu. Pandai. Jadi kita kena ambil peluang sebaik-baiknya untuk mempertanyakan soalan anak. Kalau ada ibu-ibu dan ayah yang ingin mempertanyakan soalan, saya mempersilakan siapa yang ada soalan untuk bertanya. Contoh, mungkin silakan ke ibu ada soalan-soalan. Bukan hanya soalan yang bapak-bapak yang berpengalaman kongsikan sama-sama. Silakan soalan. Kita jawab soalan tak boleh tanya tak pakai paper boleh. Ada sebab siapa yang nak menambah apa nama dia pengalaman pun bersilakan. Belum lagi. Kalau ada soalan bila memunjuk supaya dia pakai memunjuk dia pakai betul. Itu soalannya. Okey, terima kasih kepada Ismail. Kita beri ruang lagi kalau ada lagi. Ada siapa nak
Apa di bermurah hati dia masalah itu boleh juga tak masalah. Mungkin kalau ada soalan ada belakang. Ada yang nanya? Belum ada. Belum ada. Saya persilakan Ustaz tadi nama dulu. Nanti kita tahu. Bukan pengalaman pribadi itu, tapi pengalaman orang lain. Saya pernah duduk bersama dengan seorang pakcik, dan duduk santai. Seperti biasa kita berbual tentang masjid. Waktu itu saya jadi imam di rumah haji. Jadi kita duduklah berbual dan sebenarnya dia adalah budak hari ini masuk dekat dalam masjid. Dia tak pakai duduk. Jadi biasalah soalan-soalan macam mana yang kita nak letak telepon kat mana. Jadi itu soalan jemaah kan. Jadi saya pun sambil tu kita melirikkan perbualan dia tentang macam mana nak memujuk anak pakai duduk, nak pakcik-pakcik. Jadi satu pakcik ni saya mesti ingat ada soal jawapan ni saya pernah ceritakan di dua negara tempat saya. Jadi pakcik ni cakap dengan kita, saya ni ada perempuan 3 orang. Dan anak perempuan ada umur 20 lebih. Dia kata saya ni jadi kadang-kadang jadi malu pada awalnya sebab satu ada dekat masjid tapi anak-anak masih perlu pakai gedung. Dia kata macam malu. Tapi dia kata lama-lama dia terpaksa terima keadaan anak dia macam itu dan dia tak terima. Sampai kepada satu peringkat ni yang dia kata saya buat sesuatu dan ketika itu anak dia berubah. Semua pakai gedung. Dia kata buat jadi sipil lah, macam cerita menarik kan. Kata satu hari anak dia datang tak jumpa bapak dia, berbual, kemudian cerita lah pasal masuk cerita pasal tudung dan sebagainya, kenapa dah punya paksa bapak ni pandai nak cekak anak tu kan. Dia kata kenapa orang nak kena paksa, bapak sendiri tak kena paksa. Dia tu bapak dia kata kalau dia cantik anak tu tak, bapak tak pernah paksa, dia pernah nak paksa gitu kan. Jadi bapak dia jawab soal tiba ni. Bapak dia kata bapak tak pernah paksa, tapi bapak tak pernah cakap kalau bapak suka tu dia dah create kan. Dia dah create. Jadi anak tu tak besar, jadi anak dia kata jadi kalau macam itu maksudnya bapak marah, tidak ada yang jawab. Ini soal ini tadi yang saya yang mesti katakan. Kadang-kadang soalan dia tu intriguing macam kurang ajar. Tetapi dia tak kurang ajar. Itu nature dia tu buat. Macam kita tu kali, kalau tak telefon kita telefon perut tu bagi aku. Dia tak marah lah. Tapi sebab dia macam itu kan. Ada bagi dia betul kan. Dia betul. Tapi dia memang macam dia. Jadi dia cakap dengan bapak dia. Dia kata jadi, all this while, you are angry with me. Jadi selama ni bapak benci saya lah. Kalau saya kata tu. Nampak? Ini soalan ni macam soalan pula bapak dia. Soalan ni macam dia kurang ajar. Tapi pada saya, bapak dia begitu hikmah. Bapak dia cakap, Bang, walaupun aku tak suka, but I never hate you. Jadi dia tanya, Dan, apa ni? Dia kata, kenapa I never hate you? Sebab dia kata, what you are doing now is hated not by just human, but maybe Allah also hate what you are doing now. Kena jumpa. Kau tak hate dulu ni, Allah tak suka kau ni. But if Allah hates you, kalau Allah benci kat kamu, kan? Siapa lagi yang dalam dunia yang boleh minta untuk Allah supaya buka hati kamu percaya kepada Allah? Jadi semua orang benci. Tapi kalau ayat pun turut benci, apa lagi ada baik lagi kalau kau tak ada baik? Jadi biarlah aku sayangkan kau supaya aku rumah pada Allah SWT akan terbuka hati kau supaya kau tak dulu. All this while, you are not willing to do, I don't hate you because I love you. Dan saya cinta. Dia cakap dia bahasa dia tu I love you. Orang dia jawab ni yang dulu-dulu dia. Saya, budi bahasa saya tak sebab saya
Bahasa dia, bapa tak benci kamu. Sebab kalau bapa benci kamu, kalau Allah dia benci kamu, siapa lagi yang orang yang boleh doa kepada Allah untuk kamu? Jadi biarlah bapa saya kepada kamu, supaya kau tahu bahawa dalam dunia ada orang yang akan doa kepada Allah supaya kau berubah hati. Jadi benda itu membuatkan tiga-tiga dia mula turun daripada besar ini dengan satu kepercayaan bahawa bapa dia selama ni, bapa dia ni rasa hati nak berubah, tapi dia tahu bapa dia sebenarnya sayang dia. Jadi kemungkinan lah ya, buat satu usaha yang boleh kita lakukan, itu tidak membenci, tapi sebaliknya kalau kita tidak dapat berusaha, kita usaha dengan cara yang paling terbaik, iaitu mempunyai hati yang boleh membola-bola hati. Saya rasa kita ni dalam berhadapan dengan isu, berhadapan dengan persoalan yang berkaitan. Orang kita ni dalam masalah agama, biasa kalau bertanya tentang agama, pertanyaan berkorang hukum. Boleh tak boleh, apa hukumnya. Tapi dalam memberikan bimbingan dan bimbingan, jangan, ataupun bagi saya, tidak produktif kalau semua jawapan kita pun ikut jawapan hukum. Sebab hukum itu, walau macam mana pun penting hukum dalam agama, hukum tidak menyelesaikan semua masalah. Kalaulah sebagai contoh, saya pernah dengar seorang ayah yang bertanya macam soalan yang hampir sama, macam mana nak suruh anak dia bunuh orang, padahal dalam dosa dia dan bawa kerana dan tidak dengan ustaz tunjukkan hadisnya, cakap masalah dia berapa dengan cakap surga neraka. Tak semua orang yang akan terbuka hati yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita katakan yang kita berikan hanya pendekatan hukum saja, akal, dosa, neraka. Kadang-kadang dia boleh sentuhan-sentuhan yang berbeza. Macam satu contoh yang besar saya boleh terangkan. Contoh juga saya baru ini. Saya ingat bulan lepas atau bulan lepas, waktu kita buat majlis, apa kata orang pukul penurunan atau pecah tanah masjid besok Isra di Woodlands, kan? Jadi bila datang orang solat, dalam buku di IP datang, tiba-tiba satu orang masuk lima orang mula datang, saya kesana, apa ucapkan terima kasih, terima kasih, satu usaha. Kenapa orang ini? Memang saya tak lama dah, apa tak jumpa. Dia kata, sebab saya pernah menghadiri satu sesi di mana Ustaz bercakap tentang merokok. Saya merokok daripada muda. Memang lepas kahwin sering cakap dia tak suka, semua saya berhenti. Saya pun berhenti tak pernah dapat berhenti. Tapi saya dalam sesi Ustaz tu, saya tak alhamdulillah. Sampai sekarang saya dapat berhenti dan saya akan merokok lagi. Bagi tambah satu apa yang saya cakap, rupa-rupanya dikatakan saya pun asal sesi orang tanya dengan saya, ya, Ustaz, apa hukum rokok? Saya tanya, kalau rokok tidak, saya rokok, tapi saya tak tahu apa hukum. Saya kata saya tak nak jawab soalan itu dengan mengatakan rokok haram atau rokok tidak. Saya tak nak jawab soalan. Tapi saya akan lihat, saya kata kebanyakan ulama dan kebanyakan institusi fatwa di mana-mana negara sekarang memutuskan rokok haram. Tetapi tidak menafikan bahawa ada individu ulama yang tertentu yang masih berpegang dengan pendapat mengatakan rokok itu tak haram. Cuma makhluk saja itu ada ulama. Jadi kalau saya nak menggunakan hukumnya berdasarkan haram atau rokok, ada yang macam melanggar orang merokok. Sekian lama merokok. Macam mana pun kita bawa dari bangun fatwa katakan ulama ni pakai kata cuma pakai kata tidak dosa. Saya kata saya tak tahu soalan. Tapi saya nak kata cuba bayangkan. Saya kata cuba bayangkan kalau kita hidup dengan orang yang rapat yang saya dalam satu orang sebagai suami. Kalau ada perkara kesalahan besar, isteri kita buat yang kita tak boleh reda, itu boleh mengambilkan cerai. Adalah isteri berlaku kurang. Suami tak boleh reda, itu satu kesalahan besar. Tapi kalau tak buat kesalahan besar pun, ada perkara-perkara yang kecil yang dia tahu kita tak suka. Kita sebagai suami,
Dia tahu kita tak suka tapi sengaja dia buat. Tiap-tiap hari berulang-ulang kali. Bukan terlupa ataupun tersilap. Bayangkan macam mana kehidupan kita rumah tangga 30 tahun, 40 tahun sampai 20 kita hidup bersama dengan orang yang kita kasihi, tetapi dibalas kasih sayang itu dengan sengaja buat betul-betul dan berulang kali tiap-tiap hari. Saya kata, kalau ada yang mengatakan begitu makhluk sekalipun bukan apa. Saya kata, apapun dia kata tak berdosa. Tapi cukup kami aku makhluk manusia benda yang Allah tak suka. Benda yang Allah tak suka jadi makhluk. Sebab itu kalau Allah tak suka, Allah katakan kalau tak buat apa? Sebab kalau buat Allah tak suka. Kalau dia makhluk buat saya ini, satu hari sama buat ini sebab imam kita sedang suruh dan kita buat. Kalau dia ini yang saya sebutkan dalam sesi ini. Kalau dia buat satu hari sampai 15 bukan tak dosa sekarang sebab dia tadi cuma makhluk. Padahal kita tahu makhluk itu orang tak suka. Cuba bayangkan, boleh tidak kita menguruskan kehidupan dengan seorang isteri yang sengaja menimbulkan dan sengaja menimbulkan kebencian itu tiap-tiap hari. Bertanya di mana kehidupan kita pada sadar apa waktu itu. Walaupun tak ada saya tidak dipaksakan mesti rumah waktu akan terus dan marah. Bagaimana kehidupan kita dari sisi Allah. Tanda sayangnya kepada kita jangan saya teruskan nikmat yang tidak terkira kepada kita. Tapi kita berusaha membalaskan nikmat perkara yang kita suka. Masya Allah. Saya tak sangka memanglah harap-harap untuk dapat menyentuh hati. Tapi kebetulan di belakang majlis tersebut orang kita tadi saya berkata mengucapkan terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan itu Allah memberikan kesedaran yang dunia berubah dan yang sama saya. Ini saya katakan tadi tentang bukan kisah pasal malam ini dah. Ya kan? Bukan terkait sesuatu, tapi tidak menyebut dalam memberikan panduan dan bimbingan. Elakkan daripada hanya mengambil pendekatan hukum. Hukum tidak mengubah baik. Asyik Muhammad Al-Hasan, seorang pemikir ulama besar Mesir yang telah meninggal. Dalam salah sebuah kitab beliau, Al-Hasan Al-Haqul Mulk, kebenaran yang pasti. Dia cerita, pernah berlaku satu ketika seorang pemuda datang ke dunia lain. Tuan Syekh, kafir tak kafir orang yang sengaja tinggalkan solat. Kafir dia tak kafir. Semua kita tak jawab soalan. Sebab apa? Tak jawab soalan itu. Padahal ulama daripada itu memang ada dua pendirian yang berbeza. Satu golongan ulama kata siapa yang walaupun mengaku Islam walaupun mencari Islam sebanyak kita lah sebanyak kafir. Tapi ada sebanyak ulama kata tak kafir. Dosa besar kafir kalau kita tinggalkan dengan mengatakan tak wajib. Ya kan? Itu semua. Saya kata kita nak tahu soalan. Tapi aku nak ajak dia tanya dan kita fikirkan bersama dia macam mana membantu orang yang tak solat itu untuk bangun solat. Itu lebih utama. Kalau kita berkata dengan orang yang tidak mahu sembahyang sebagai contoh, kita katakan untuk kafir, tak kafir. Kalau tak sembahyang dosa besar tapi tak dianggap kafir. Itu kata anggap kafir. Tak selesai masalah. Dia tetap tidak akan mahu sembahyang, tak akan menimbulkan dalam ulama. Begitu dengan anak-anak memikirkan cara agama dunia. Masalah dulu begitu. Kalau telah dikatakan bahawa orang berdoa sebenarnya orang yang di mana-mana. Orang yang kita masih sayang. Kerana sayang itu tidak menjadi seorang insan yang begitu tinggi dan tidak ditentukan dalam kehidupan yang dapat manusia. Tapi akhirnya baru dilemparkan dengan anak-anak yang masih tidak melakukan perkara yang sepatutnya dibuat. Kita tidak banyak bergantung kepada taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Sebab akhirnya yang berkuasa membolak-balik yang hanya sesuatu satu bukan itu. Yang berkuasa memberikan yang sampai kesedaran dalam hati seorang manusia itu bukan mak bapak. Walaupun kita manusia paling hampir dengan. Kalaupun hari ini masih lagi belum terdetik
kenal bukan sedikit orang yang berubah, walaupun itu yang menyaksikan pada ibu bapa dia, tapi dia berubah selepas berubah dunia. Satu perkara yang sedih dapat kesiaran dua, sampai mati sampai meninggal tak sempat menikmati melihat anaknya berubah menjadi orang yang baik. Tapi mungkin dengan berkat bapaknya tidak pernah berputus asa, berdoa kepada Allah, sampai kata alhamdulillah hanya satu hari kasih sayang setelah bapaknya hidup yang berkesan di dalam sampai dunia. Mudah-mudahan besok-besok walaupun kita tidak didoakan hasil daripada sentuhan semua kita punya dan putus asa dari Allah. Jangan kecewa, jangan berhenti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pihak yang bersatu itu hendaklah begitu. Bukan sekadar ibu bapa berdoa selalu minta Allah berikan kesudahan kepada anak, walaupun kepada sedang perik dan memberikan. Bagi si anak juga kalau menghadapi masalah berhubungan dengan orang tua, jangan putus doakan supaya orang tua itu dapat memahami jiwa dan sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan kedua pihak Allah SWT membantu menyelesaikan mungkin ketegangan yang kita hadapi dari masing-masing. Allah SWT. Tapi ada soalan ini tahun ini mana orang yang kata soalan silakan. Saya nak tanya kamu bagaimana untuk menangani anak-anak yang remaja perempuan yang ini memasuki PCA bulan lepas. Dia suka PCA itu menjadi macam nak menjadi daripada meneruskan ada ingin melanjutkan PCA itu menuju ke bawah nak usaha lagi. Itu aja. Pasal dari segi pakaian Saya Masya Allah. Kalau saya janganlah keliling-keliling di pasar kan. Dan keliling-keliling dosa saya kan. Saya mungkin boleh menurut saya tambah benar. Begini ya, satu perkara kita tidak boleh menjanjikan bahawa anak-anak kita mempunyai tahap pengetahuan dan kesedaran dalam agama yang sama macam kita. Itu tak berlaku adil namanya. Kita dengan pengalaman berikut dengan umur, dengan kedewasaan kita, ya kan? Ada maklumat-maklumat, ada ilmu-ilmu, ada kesedaran dan pengetahuan yang disebabkan tentang agama yang kita telah bangunkan dalam diri kita. Yang berarti anak berbalik tapi itu belum ada lagi. Walaupun kita hantar belajar madrasah untuk minggu, mungkin kita membicarakan kelas agama bawa sekali, tetapi tidak semua isu yang dia akan mempunyai pemahaman kesedaran yang sama seperti kita. Satu. Kedua, apa yang dirasakan dalam hati dan emosi seorang anak yang ada dalam jiwa dia adalah sesuatu yang tidak boleh kita pandang remeh dan kita lakukan. Ya kan? Kita tidak melihat bahawa kehidupan itu bukan setakat beraja macam saya katakan sampai hari ini. Isunya bukan hanya pada hari ini mesti selesaikan hari ini, mesti tak mesti hari ini tak selesai masalah. Tak? Perjalanan hidupnya masih panjang dan masih jauh. Saya katakan ini bukan dari segi hukum ya. Kalau segi hukum senang saya kata berdosa bapak setuju. Dan itu sebab kalau rasa izin anak dah balik atau orang pakai sport ini main bola lagi saja duduk di sini lepas masalah hukum memang dari dia. Tetapi dalam membentuk seorang insan menimba pengalaman belajar daripada kehidupan menjadi seorang dewasa yang matang dan punya kesedaran dan rasa tanggungjawab, dia perlu kepada pendekatan yang benar. Kemahiran untuk berkomunikasi. Bagaimana kita memberi sedikit ruang untuk kita memastikan bahawa dia tidak lari daripada kita. Bagaimana kita ini seolah-olah orang kata kita dibesarkan anak macam orang main layang-layang, ya kan? Main layang-layang ada masa dia turun, tak boleh lari saja. Layang-layang itu akan terbang.
Kita tarik paksa lawan angin. Kalau kena jenis benangnya ataupun kalau tak kuat akan putus terbang. Hilang daya itu daripada kita. Ya kan? Ada masanya kita tarik, ada masanya kita ukur. Wah, ustaz ni kasih orang untuk boleh angkat hukum Tuhan kita tak perlu. Tetapi dalam keadaan tertentu kita perlu gunakan kebijaksanaan kita menilai antara sesuatu yang mungkin ada aspek dan sudut keburukannya dengan kemungkinan menyebabkan keburukan yang lebih besar dalam kata yang ada tadi. Ya kan? Ambil kesempatan, terus ingatkan, berikan kesempatan untuk timbulkan kesedaran dalam kehidupan. Nasihat teguran perlu disampaikan. Cakap dengan dia, berikan alternatif pilihan, bincang sama. Ada ketidak kejadian yang lain, maksud kau efektif, mak tanah, anak mak jadi orang guru bukan rumah, tak nak campur orang, badan tak sihat, tak cergas, masih duduk depan mobil internet tak habis-habis. Mak suka sangat. Perlu berbincang, ada tak pilihan yang lain, ada tak cara yang lain, ada tak benda lain. Walaupun pasal ada minat sangat main bola, tapi ada benda yang boleh cuba explore new activities yang boleh timbulkan minat dia. Bicara, belajar, katalah Tuhan, akhirnya kita tahu bahawa manusia ini berbeza dari satu dengan lain. Anak-anak kita berbeza, Tuhan. Anak tuan, anak ibu dengan anak saya lain tak tahu. Saya yang tak dapat orang yang pun tak boleh kata semua spesifik. Walaupun maknya sama, bapaknya sama, dibesarkan dalam keluarga yang sama. Empat orang yang berbeza, Tuhan. Hatta kata akhir dia masih lagi mendesak untuk boleh main bola, untuk masuk sisi A bola. Itu yang dia laksana, berubah tu, meraju. Dan kita tahu bahawa umur 14, 15 tahun mungkin waktu sekolah menengah 13 tahun adalah umur yang sangat rapuh. Waktu umur yang sangat fragile. Waktu itu kalau kita silap langkah daripada asal kita nak jaga aurat dia, maka dia lalu tinggalkan kita. Maka budak-budak sekarang tak tunggu 18 tahun dulu tak balik rumah tu. Anak-anak kita sekarang umur 12 tahun, 13 tahun dah berani tak balik rumah. Ini bukan kes yang sedih. Tapi bukan salah saya, Ustaz. Saya jaga hukum, saya tegur dia sebab saya tahu saya kena kebenaran. Dia sama. Ya. Antara hak dan batin perlu ada pemisahnya. Tetapi dalam menangani seorang insan yang melalui zaman remaja, dia perlu kepada kemampuan yang tertentu. Waktu waswaku, waktu terima dia, bimbing dia, tegur dia, jangan berhenti mengasihi dia, pimpin dia mudah-mudahan satu hari datang ke sama. Tapi percayalah bahawa kasih sayang dan sentuhan kecintaan seorang ibu dan ayah itu tidak akan sia. Ya, mudah-mudahan bagi orang yang ibu bapa yang menghadapi isu seperti ini, masalah seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan Allah berikan ilham kepada kita bagaimana kita bersama mencari penyelesaian dari mereka. Dan mudah-mudahan anak itu akan belajar daripada pengalaman hidupnya, satu masa menjadikan dia lebih bertanggungjawab, lebih matang hasil daripada pengalaman-pengalaman itu. Wallahu a'lam. Oh tadi ada saya tak tahu apa yang Waalaikumsalam. Pasal ada tadi soalan yang tulisan saya boleh jawab lagi. Lagi tak boleh sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Silakan. Ya. Kalau boleh ikatkan tak kuat lagi. Satu program yang dijalankan oleh saya, program di Masjid Al-Fatihah. Jadi ini mungkin saya dalam perhatian kita boleh saya dimaklumkan kepada Majlis sini lah. Apa yang kita lakukan ini adalah satu tanda kesilapan yang orang kata split judgement dari kesilapan yang berlaku pada remaja ini, kesilapan yang kita buat pada saat pada dia make the wrong decision dan implikasi dia adalah terlalu berat untuk kita perhatikan
Betul. Jadi kita kalau kita tak cakap pasal di kalangan wanita, kita tak cakap memang berat memang ada. Kita cakap daripada itu soal kesatian itu. Kalau dia mungkin di kawasan tangan dia, dalam betul dia kawasan mana yang boleh nampak. Mungkin rasanya sampai sekarang kalau dia nak kerja susah untuk mereka. Ya. Jadi mungkin saya boleh nasihatkan kepada adik-adik di sini. Satu perkara itu yang kita nak buat kan dalam buat FU saja daripada masuk-masuk lagi negara. Kita boleh berhenti dan mungkin sejenak. Saya itu amat penting yang kita lalui kepada negara akan memberatkan kita di masa yang datang. Jadi di masjid itu saya perhatikan kita ni selesa dengan sangat jemaah itu sendiri. Jadi saya kepada juga kenapa tak suka berdatang sekan-sekan dari ceng-cengan dari apa cakap jemaah itu dari orang penting masa. Betul. Jadi kita akan buat kita selesa dari sini. Jadi mungkin pandangan masyarakat kita pun harus berubah. Kita harus menerima mereka seadanya. Dan saya rasa ini adalah satu penjelasan yang amat baik. Kita terus bersama kita dan mungkin kita tidak malas mungkin yang lain-lain itu dia akan rasakan kawan dia. Jadi kan maksudnya petang kalau nak buat sesuatu tu mungkin sejenak untuk membuat dan lagi satu pada masyarakat ini biar dia terima kita buat kerja-kerja itu. Terima kasih banyak. Saya setuju sangat. Saya setuju sangat dengan apa yang disebutkan tadi. Ya. Memang remaja kalau kita baca orang-orang yang mengkaji dan menulis tentang psikologi anak muda dan remaja, kita akan lihat bahawa remaja ada satu karakteristik dia, satu ciri dia ialah dia fikir apa yang ada pada diri. Itu memang ciri remaja. Kita tak boleh maknanya kita orang tua kita bimbang masa depan ni. Sebagai contoh, kalau orang yang ingin belajar anak asyik main bola, duduk orang ayam sana sini, ujung minggu tak pernah melekat kat rumah, kita bimbang masa depan ni. Kita bimbang nanti pelajaran dia, kemahiran dia, ya, peluang dapat pekerjaan. Tapi memang remaja itu kan orang kita ingat Ustaz saya, kita sendiri pun pernah melalui satu tempoh pasal kehidupan kita tak fikir masa depan. Apa yang kita buat, because we know we want to do it, kita nak kita buat sekarang, seronok sekarang. Kawan-kawan saya sekarang ni suruh ajak buat benda yang sama, dan that is the most important thing kepada dia pada hari. Jadi peluang kita pada saat seperti itu sebagai ibu dan bapa kita yang provide pemikiran masa depan, kita yang bimbing, kita yang pastikan bahawa kalau kita berkeras, kita paksa dia untuk fikir macam kita fikir, dia tak akan mampu. Bila kita berkeras, dia akan larikan kita. Dia akan berontak, putuskan hubungan dengan kita. Kalaupun dia balik rumah, tubuhnya ada di rumah, hatinya tak pernah berhubung dengan kita. Itu satu perkara yang sangat tepat. Ya kan? Dan kita yang memikirkan untuk masa depan dia, pelan-pelan menyentuh hati dia, memahamkan dia bahawa apa yang berbuat ini mungkin akan timbul risiko dan kesan pada masa akan datang. Saya merasakan itu sebagai satu contoh yang sangat-sangat real. Walaupun yang disebut tadi dalam perbandingan sebahagian masjid yang lain, masjid tertentu sebagai contoh ada sesi atau ada program membantu anak-anak remaja yang ada tempoh bersihkan tempoh dia. Ikat dan kita kata biasakan dia mengumpulkan di masjid berjaya alhamdulillah. Tapi ada tempat lain mungkin sebahagian masjid lain sebab jamaahnya itu tidak memahami. Jamaah itu menunjukkan rasa tak senang. Jamaah yang dengan kata-kata dengan pihak wajahnya, dengan tindakan yang tertentu menyebabkan orang-orang muda seperti itu nak jauhkan dia. Subhanallah. Betapa tepat dan relevan yang perbandingan itu dibandingkan dengan kita sebagai orang tua. Ya kan? Apakah kita masih lagi mampu menerima anak yang walaupun jauh daripada kita, tetap perasaan kasih itu berterusan kepada kita. Itu insya-Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berubah. Tapi kalau kita lah anak balik, kita hati buang, hati kita membenci dia. Bukan setakat tak senang dengan apa dia buat. Orang ni sebagai anak memang kita campak. Percayalah dalam orang sekalian. Macam yang diceritakan tadi. Dia akan tinggalkan. Dia akan lari. Dia akan cari tempat lain selain daripada hubungan dengan orang. Dan itu satu perkara yang boleh kita sebagai satu tragedi yang sangat menyedihkan.
orang muda, sama ada apa yang baru, sama ada yang dah register, sama ataupun yang kita ada private groups, kawan-kawan buat daripada Facebook tu jadi group yang terbuka. Kadang dia buat kerja-kerja masyarakat, benda tu tak ada yang mudah. Tetapi yang lebih penting bagi saya ialah bukan physical institution, tetapi sikap kita yang perlu kita buka untuk menjadi mereka. Sebab itu kalau kita lihat sebagai contoh, ini satu perkara yang kata Majlis Ulama Islam pun menyedari. Sebab itu kalau kita lihat bermula daripada tahun 2003-2004 kalau tak silap, kita mula meneroka pelantikan pegawai-pegawai khas untuk pembekalan kerja di masjid-masjid. Tuan-tuan, ada sahabat-sahabat kami yang datang daripada luar negara, yang datang ke Singapura nak melihat bagaimana kita mengatur dalam takbir Majlis Ulama Islam Singapura. Antara perkara yang mengikat mereka, yang mereka tak ada, ialah kita ada youth development officers di masjid. Usaha-usaha muda. Semuda saya lah yang 17 tahun, saya 18. Diberikan kepercayaan, amanah, tanggungjawab untuk mengatur program bagi kerja khusus untuk kerja di masjid-masjid. Jadi hasanah ada tak? Pegawai beliau kerja hasanah ada pegawai. Masjid Darul Salam ada pegawai. Hampir semua kalau masjid yang aktif ada pegawai beliau. Malah ada sebagian masjid saya sampai tahun ni, ada sebagian masjid satu masjid ada sampai 3 pegawai beliau. Subhanallah. Kenapa ya? Apakah kita nak buang waktu dari masjid? Aku rasa kemudian kadang-kadang nak buka masjid untuk orang muda atau orang muda buat program yang kadang-kadang tak sesuai dengan masjid kita. Sebab kita nak mengubah minda, kita nak mengubah sikap, kita nak menjadikan agama ini bukan sesuatu yang jadi tempat orang tua sahaja datang. Masjid tempat orang tua sahaja datang untuk merasa selamat, rasa seronok. Kita nak agama ini sesuatu yang dihargai, yang dekat dengan jiwa pada remaja dan belia. Subhanallah. Kalau kita lihat saya bertahu, subhanallah, kalau bulan Ramadan program belia, ya kan? Selain dari bulan Ramadan banyak kegiatan, tidak ada negara lain yang dalam bulan Ramadan sebagai contoh begitu sekali kepercayaan diberikan kepada gerakan belia, sampaikan ada hari paling sikit satu hari dalam sebulan masjid itu diserahkan kepada belia untuk dijalankan. Kita ada beberapa masjid yang buat pada bulan Ramadan. Yang kalau ada satu hari yang dapat kuasa, yang pegawai, yang senior sekali ni tetap tidur, lihat cuti, kasih belia jalankan. Dia yang atur salat tarawih, dia yang atur majlis buka puasa, yang atur program sampai malam. Subhanallah. Kerana kita nak kalau belia merasakan masjid juga milik mereka. Mereka juga dialur-alurkan kehadiran di masjid dan rumah. Negara lain tak buat tuan. Tak ada negara lain yang ada wakil pegawai khas program belia untuk masjid seperti mana kita buat di sini. Alhamdulillah. Ini yang kita dah. Pada saya bukan masalah yang penting itu tak kukuhkan tuan. Nak bangunkan institusi, nak belajarkan duit, tidak, tetapi mula dengan sikap, mula dengan penerimaan kita kepada belia. Terima kasih kepada saudara. Dalam pengusian saya rasa banyak ni ya soalan yang kalau kita buka kita boleh lebih dengan masa cemburu kita, insyaAllah. Apapun yang kita bincangkan pada hari ini adalah kita sedang membincangkan masa depan kita, iaitu adik-adik kita yang berada bersama kita. Dan saya rasa kali apabila diminta untuk mengulas tentang keadaan sekarang ini, saya bersyukur kerana melihat ada perubahan-perubahan yang positif. Saya mungkin satu 26 minit tadi tak tanya pasal mula pasal tadi mau sampai ada yang kalau saya tutup pasal tahun bulan saya sebulan kemudian saya sihat belajar agama dengan Islam. Jadi Islam ni kalau belajar agama dia tiap bulan 2 kali belajar agama. Dan saya lagi yang tak belajar agama. Jadi dua ini bagi kaum dan untuk sering untuk sebagai sebelum tak datang ke dengan itu. Tapi kita jaga dan bila kita kita belajar agama, kita cakap kerana dia rasa bahawa sekarang ini dia perlu belajar agama, dia tak belajar agama. Dan soalan yang kita katakan tadi, saya belajar waktu saya dalam duit daripada sumber ni, kemudian saya
Itu soal-soalan. Dan saya dekat situ kita ambil pendekatan kita beri kepercayaan untuk kita sendiri ibadat. Pada masa yang sama nak memperbaiki dia. Kalau saya cakap dia seperti itu, kata saya dalam perjalanan itu bisa kita ada apa nama dia? Sebenarnya ada satu perancangan. Rancangan ini kita nak buat satu kelas yang divisi bawah-bawah. Divisi bawah-bawah bukan divisi dalam tak, divisi bawah dalam orang yang seperti tidak dan apa tak ada pencet semua. Itu lah kita saya buka satu apa nama satu kelas yang bawah-bawah. Jadi kita sedang main dengan kita. Kita jadi agama ini. Sebab iman kan akan jalan dari 10 bulan lah. Jadi saya kata jadikan pengalaman yang Allah dalam teriskan ini sebagai satu pengalaman. Satu hari nanti dapat membentuk adik-adik kita yang main mula. Tapi pada masa sama dia ada orang pemimpin. Sebab sekarang ada sikit yang terus-terus. Lepas tu dia datang ke kita. Jadi saya kata satu hari nanti dia sudah tak main mula ni belajar agama dengan apa yang main mula. Kenapa dalam kita lebih dekat dengan dan itu cita-cita kita dapat cita-cita lain kita nak bagi maaf kalau belakang kita cita-cita kita dulu kita saya buat kelak pula dia akan kata ini memang yang kelak saya dia punya cara-cara ini kita tak tengok dia oleh itu bukan cuma institusi banyak orang yang datang ke institusi dan maksudnya cuma ramai kan. Tapi kalau betul dia boleh buka kelas lah. Lepas tu kasih dia dia pulang, kasih dia kasih dia ibu, kasih dia duit. Sebab sekarang ni lead banyak. Bila dia besar lead ni sampai lead bawah-bawah. Yang lead yang memang orang banyak kita tengok secara profesional ni. Dan bayangkan kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan masukkan dalam duit satu orang boleh satu bulan. Memangnya diorang ni main betul-betul. Maksud betul siapkan orang yang belajar Islam. Kemudian pada masa sama tuan-tuan mimpi kat macam ni. Saya sampai mimpi kat macam ni. Saya impian. Atau nanti ada yang satu bulan dia sangat baik. Akhlak dia cukup baik. Berikan apa-apa dia. Dia main bola tu dia berikan akhlak baik. Kemudian dia orang semayang. Dia orang bantu belajar ilmu. Kemudian dia jadi peminat. Kemudian bila dia main dia main dekat kanan sendiri. Sebelum main kapal kanan sendiri, kita semua kena semayang. Ada 3 mobile salah. Kemudian sebelum main bola dengan semua Islam ni yang support kita. Sebelum main, mari kita doa orang-orang untuk kita. Kemudian lepas main bola, mari kita kutip sampah. Ya kan tuan-tuan? Saya rasa ini satu approach yang lebih praktikal daripada kita siapkan di rumah kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, ni cita-cita saya lah. Atau lebih boleh masukkan saya pun nak buat lagi. Dan nanti saya jelaskan lagi rutin bulan saya buka link dan kongsi. Saya buka link untuk kalau pelajar-pelajar saya main. Jika kita nak selesaikan 2-3 orang untuk masuk split ke kita. Nanti kami kita akan kumpulkan 2 orang. Kita semua lagi semua jadi profesional. Dan bagi saya, kita kena approach saya kira-kira. Kadang-kadang kat 10 bulan ada pun. Sejauh ni kita tengok berapa yang begitu approach kita belajar ilmu dia bukan nak tolong dan tolong. Dia nampaklah dia punya semangat. Alhamdulillah kita mula mengikut apa nama dia approach hati-hati sudah. Sekarang dia 2-3 hati-hati yang kita latih untuk dipanggil kawan-kawan. Nak belajar. Kita panggil hati sikit nak belajar. Kita tak boleh panggil kawan-kawan. Sebab kalau kita panggil kawan-kawan sibuk dengan artis daripada dengan kita. Jadi kelas artis ni kelas tertutup. Artis saja. Sebab dia ambil kumpul bersama sendiri. Jadi satu hari kita dah banyak dia dah pandai panggil kawan-kawan dia yang lain. Kita akan tengok sekarang ada di Singapura kita pun boleh nak jadi gerakan. Masih peluang untuk sokongan. Jadi boleh untuk melakukan dan masih boleh jalan kepada insyaAllah. Terima kasih kepada Mufti dan kongsian yang baik dan saya doakan kepada segala apa yang sampai kepada hati dan segala manfaat dan seterusnya mudah-mudahan ibu dapat membawa balik ayah-ayah lagi membawa balik oleh-oleh dan dapat dijadikan sebagai pedoman yang baik bagi pemimpin generasi kita iaitu harapan di masa akan datang insyaAllah. Saya akhiri saya mohon sekiranya baru bisa dapat majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa ni'matan wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudaka waj'al
تجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan, di sini kami menaikkan kedua belah tangan yang kami memohon rahmat dan keridhaan ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa berusaha berbuat bertaat di perintah-perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang berpandang dengan pandangan rahmat dan ridha-Mu. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa bertakwa dengan maghfirah dan pengampunan. Ya Allah ya Tuhan kami, telah terlalu banyak kami menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak merahmati dan tidak mengasihani kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan hamba-Mu yang rugi ya Allah. Oleh itu janganlah Kau risaukan hati-hati kami ini setelah Kau kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati mereka seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami sejak kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada tempat untuk kami mengadu dan tiada siapa tempat kami meminta hanya kepada-Mu ya Allah. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Janganlah mengampunkan kami pada permintaan dan hajat kami ini ya Rabbal Alamin. Kurniakanlah kami kebaikan di dunia, kurniakanlah kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada kemurkaan dan kebencian-Mu. Lindungilah kami daripada azab dan siksa neraka ya Arhamar Rahimin. Ya Hanan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua saya. Semoga setiap kalimat yang telah beliau kongsikan dengan kita akan masuk dalam hati sadar kita dan kita sama-sama memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dapat kita melaksanakan seperti apa yang beliau pesankan kepada kita insyaAllah. Sekali lagi saya mewakili seluruh anggota Amir Masjid Hasanah dan juga stafnya dan kami terima kasih kepada khususnya kepada sementara dan Ustaz Zahir dan saudara semua muslimat yang meluangkan masa pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita dan akan memberikan rahmat apabila kita masuk ke rumah kita insyaAllah. Amin. Amin. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.